Seorang lelaki melangkah masuk ke balai polis di utara tanah air. Gerak-gerinya sama seperti orang lain. Tiada yang pelik, tiada yang mencurigakan. Kemudian dia pun bersuara, "Tuan, saya nak buat report. Saya dah bunuh orang." Suasana sepi seperti masih terhenti buat seketika. Kerana cintanya ditolak, tertuduh sanggup membunuh mangsa yang merupakan kekasihnya dengan 26 luka tikaman dan 4 luka hirisan di badan mangsa. Tertuduh dikenali Osman A. Aziz berusia 61 tahun menikam mangsa iaitu Ratna Safiza Rianti Omar 23 tahun di bilik sebuah rumah di Taman Mahkota Jalan Stadium antara jam 8.45 malam 2 Mei 2011 hingga 12.45 pagi 3 Mei 2011. Ratna Safiza Rianti Omar bekerja sebagai jurutera di sebuah kilang komponen automotif di Gurun selepas menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada Ogos 2010. Dia dipercayai pergi ke rumah sewa tertuduh untuk memutuskan hubungan cinta mereka. Bagaimanapun, tertuduh yang bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran tidak dapat menerima hakikat itu. Selepas itu dipercayai berlaku pertengkaran sebelum tertuduh bertindak menikam mangsa di dada serta tangan beberapa kali dalam sebuah bilik di rumah sewanya. Pada jam 9 malam ketika tertuduh sedang bekerja, majikannya nampak tertuduh tidak tentu arah. Dia kelihatan amat gelisah dan tertuduh kemudian meminta izin untuk pulang sebentar ke bilik sewanya. Tetapi 2 jam kemudian, tertuduh kembali ke restoran. Reaksi tertuduh sekali lagi tidak berubah, bagaikan tidak terurus, merasakan ada sesuatu tidak kena. Majikannya kemudian bertanya kepada tertuduh perkara yang telah berlaku. Tertuduh kemudian duduk dan bercerita kepada majikannya. Alangkah terkejut majikannya apabila tertuduh mengaku yang dia telah bunuh seseorang yang dipercayai teman wanitanya. Beg yang dibawa tertuduh ketika itu mengandungi barang milik kekasihnya. Tertuduh pun membuka beg dan mengambil satu gambar. Tertuduh tunjuk gambar tersebut kepada majikannya sambil mengatakan, "Aku dah bunuh dia." Tertuduh kemudian mahu menunjukkan pisau yang digunakan. Majikannya enggan melihat pisau itu dan mengarahkan tertuduh untuk menyerah diri kepada pihak polis. Dia sayangkan kekasihnya tetapi disebabkan mangsa menolak tawaran untuk berkahwin dengannya, tertuduh menjadi panik dan terkejut. Tertuduh tidak menyangka cintanya ditolak. Dia sendiri merasakan dia tidak sedar apa yang telah dilakukannya. Tertuduh kemudian masuk ke balai polis pada pukul 1.30 pagi dan membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kota Star dengan membawa sebilah pisau dipercayai digunakan untuk menikam mangsa. "Tuan, saya dah bunuh orang." Pengakuan tertuduh membuat semua yang ada di balai polis tergamam. Pengakuan tertuduh direkodkan dan anggota polis terus bergerak pergi ke lokasi kejadian. Tertuduh kemudian membawa polis ke rumah sewanya dan ditahan untuk membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Azman Muhammad Jan berkata berdasarkan maklumat awal, mangsa dikatakan pergi ke rumah tertuduh untuk berbincang mengenai hubungan mereka sebelum berlaku pertengkaran hingga menyebabkan pembunuhan itu. Tertuduh berasal dari Johor dan sudah berkeluarga di Reman seminggu untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dengan niat. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB untuk dibedah siasat. Sementara itu, seorang ahli keluarga mangsa yang enggan dikenali berkata, keluarganya dihubungi polis memaklumkan mengenai kejadian itu jam 3.30 pagi pada hari kejadian. Keluarga terkejut kerana mereka menunggu kepulangannya kerana biasanya Ratna pulang ke rumah kira-kira jam 7 petang selepas bekerja. Dia pergi kerja dengan kereta dan berulang dari Gurun ke Pendang setiap hari sejak bermula kerja serta tidak pernah pulang lewat. Keluarga mengakui hanya pernah berjumpa sekali dengan lelaki itu tapi tidak menyangka kejadian itu menimpa mangsa. Mangsa yang dikatakan mengenali tertuduh sejak 6 tahun dan tertuduh telah pun mempunyai keluarga di Johor. Laporan bedah siasat dari Hospital Sultanah Bahiyah menunjukkan mangsa mati akibat kesan tikaman dan tetakan pada anggota badan mangsa. Peguam bela tertuduh berhujah tertuduh tidak berniat membunuh mangsa. Tertuduh mengaku dia tidak sedar apa yang telah berlaku. Dia hanya sedar ketika melihat badan mangsa sudah terlantar di atas lantai. Tertuduh kemudian dirujuk pada Hospital Tanjung Rambutan untuk pengesahan kesihatan mental.
Laporan perubatan menunjukkan tertuduh waras ketika kejadian. Hakim Mahkamah Tinggi kemudian menolak hujahan peguam bela tertuduh. Tertuduh didapati berniat untuk membunuh mangsa. Dia juga telah mengaku melakukan pembunuhan. Jadi bukti tersebut diguna pakai bagi membuktikan tertuduh bersalah. Saya mohon maaf kepada keluarga, anak dan isteri saya serta keluarga mangsa dengan apa yang berlaku. Itulah kata Osman A. Aziz, 61 tahun, yang didapati bersalah membunuh teman wanitanya. Menurutnya dia insaf dan amat menyesali dengan apa yang telah berlaku serta memohon supaya Allah akan mengampuni segala dosanya. Dia juga merayu dikenakan hukuman sewajarnya kerana masih mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak. Dia menyatakan dengan nada sebab ketika membaca teks pada sekeping kertas ketika diberi peluang bercakap di Mahkamah Tinggi. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaki Abdul Wahab menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadapnya selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Osman yang memakai baju tee berkolar warna putih dan seluar sukan hanya tenang mendengar keputusan sementara isteri serta seorang anaknya dilihat menahan sebab sebelum menangis ketika tertuduh dibenarkan kembali ke tempat duduk awam. Muhammad Zaki dalam penghakimannya berkata, keterangan pihak pendakwaan berjaya membuktikan bahawa Ratna meninggal dunia akibat kecederaan pada bahagian badan disebabkan oleh Osman. Pakar patologi mengesahkan terdapat 26 luka tikaman dan 4 hirisan ditemui di bahagian toraks mangsa, terutamanya di dada dan belakang menembusi organ utama seterusnya menyebabkan kematian mangsa. Justru katanya kewujudan banyak luka tikaman itu menunjukkan bahawa Osman ada niat untuk menyebabkan mangsa mati. Dia berkata pembelaan dibuat Osman dalam kandang tertuduh pada 27 Mei 2012 bahawa dia tidak sedar apa yang berlaku sehingga menyedari Ratna terbaring dalam keadaan berlumuran darah tidak dapat diterima mahkamah. Dalam pembelaan itu, tertuduh cuba menimbulkan bahawa dia tidak berfikiran waras semasa melakukan perbuatan membunuh. Bagaimanapun selepas dihantar ke Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, pakar mengesahkan tertuduh dalam keadaan siuman semasa kejadian. Beliau juga menimbangkan kes itu sama ada berlaku provokasi yang menyebabkan tertuduh melakukan pembunuhan selepas mangsa enggan berkahwin dengan tertuduh. Bagaimanapun keterangan tertuduh gagal membuktikan wujudnya provokasi. Osman turut memohon supaya sepanjang tempoh tahanan sebelum pelaksanaan hukuman dipindahkan ke penjara di Selangor kerana keluarganya berada di sana. Namun Muhammad Zaki menyarankan supaya permohonan itu diajukan kepada penguasa penjara. Ketika prosiding ibu dan adik perempuan kepada Allahyarham Ratna turut hadir mendengar keputusan enggan ditemu bual. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Nur Hasnita Wan Daud, sementara tertuduh diwakili Peguam AJ Surinarayanan. Kesimpulannya, cinta itu memang buta. Hidup ini bukanlah setakat untuk bercinta. Banyak lagi yang perlu diutamakan dalam usia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cinta sekadar cinta, perut di hutan juga bercinta. Kalau cinta tiada niat untuk bernikah, maka cinta tersebut adalah sia-sia. Kembalilah kepada Allah. Semoga almarhumah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.